Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, barakallahu fiik. Syukur kehadrat ilahi dapat lagi kita bersama-sama dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah hari ini jam 12 tengah hari. Okey, saya ucapkan selamat tengah hari. Selamat tengah hari kepada semua family mengaji .com. Selamat tengah hari dan insyaAllah hari ini hari Selasa. Jadi saya ucapkan juga selamat hari Selasa insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nurlinda, Kak Puan Salma, Kak Nasura, silakan masuk. Kak Hayati insyaAllah. Okey. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah sebelum masuk waktu zuhur, sama-sama kita bersama dalam slot bacaan hadis hari ini, okey? Baik. Yang dah hadir silakan masuk. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Okey. Baik, macam biasa saya nak tanya khabar. Sihat ke hari ni? Sihat ke tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. Okey, semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan Allah kurniakan keselamatan, Allah kurniakan kesihatan kita di samping keluarga tercinta insya-Allah. Okey. Ada yang kurang sihat ke? Mana yang kurang sihat, insya-Allah saya doakan juga semoga Allah kurniakan kesembuhan. Semoga Allah beri kita kesembuhan. Mana yang kurang sihat insya-Allah. Okey? Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam Kak Hayati, Kak Rosna, Encik Sultan, Kak Ira. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan insyaAllah. Okey. Wah, Kak Hayati laju dah share. Mantap, terbaik. Terima kasih. Baik, yang dah hadir jangan lupa, okey, boleh tolong saya kita share laju-laju, sama-sama kita share live ni untuk kita nak sebarkan kebaikan insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam Kak Mimi, Encik Khairul Syafiq, Cinta Hafiz join. Itu ke namanya insyaAllah. Okey. Kak Hayati pun dah share. Terbaik, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan hari ini segala urusan okey, urusan dipermudahkan insyaAllah dengan izin Allah. Semoga urusan yang kita nak lakukan, niat kita nak buat urusan hari ini diselesaikan dengan mudah. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan dan insyaAllah segala keperluan kita Allah selesaikan. Masya Allah, insyaAllah. Okey, sihat. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey. Yang lain sihat-sihat belaka insyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Baik, yang dah hadir, okey, jangan lupa tekan button share. Waalaikumsalam Kak Rohayah dah share. Terima kasih banyak-banyak, mantap. Laju betul lah dah share. Okey. Kak Hasma sihat. Alhamdulillah. Kak Rini silakan masuk. Kak Naima, Kak Nur Aisyah, ahlan wa sahlan. Saya sihat. Alhamdulillah insyaAllah. Okey. Jom. Okey. Saya pun dah share. Mantap, terbaiklah yang dah share. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya ucapkan yang dah share. Okey, jadi yang belum share laju-laju. Okey, insyaAllah pakat-pakat kita nak sama-sama sebarkan kebaikan. Masya Allah, dengan kita tekan button share, kita nak ajak orang lakukan kebaikan. Subhanallah. Kita kena bersyukur. Okey, sebab kita ni antara orang-orang yang terpilih nak bersama-sama dengan Al-Quran. Okey, kita ni antara orang-orang yang pencinta Al-Quran. Masya Allah, pejuang-pejuang Al-Quran ni. Surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kak Sarifah pun dah share. Subhanallah, terbaik. Okey. Jom hari ni kita nak berzikir, boleh? Sebelum kita nak start, hari ni tajuk kita seronok. Okey, sebelum kita mulakan slot hari ni, sama-sama boleh kita zikir. InsyaAllah kita basahkan lidah hari ni, kita berzikir. Tanda bila kita berzikir itu, kita zikir niat kerana Allah Ta'ala. Kita zikir ikhlas kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Okey, tanda kita berzikir ini, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan
banyak mana kita ingat kepada Allah, lagi banyak Allah ingat kepada kita. Okay, Allah nampak hamba, seseorang hamba itu, insya-Allah. Boleh? Okay, kita zikir dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, jom sama-sama kita zikir, tarik nafas. Okay, duduk selesa, insya-Allah. Baik, 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah walillah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Okay. Okay, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kita berzikir kan, satu hari ni kita positif. Satu hari ni mudah-mudahan segala urusan yang kita nak lakukan dipermudahkan. Semoga satu hari ni kita punya fikiran, kita punya jiwa tenang, insya-Allah. Okey. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, silakan masuk. Yang dah join dalam solat bacaan hadis, ahlan wa sahlan. Saya ucapkan, okey, saya jemput masuk. Marhain. Okey. Kat sini makcik rasa tak ada akak-akak, banyak yang makcik dan opah-opah je. Oh ya ke Kak Hasma? Tak apa. Okey, ada juga kan. Jadi saya panggil akak, boleh? Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Nur Hasliza, Kak Cik Salasia dah share, kerana Allah terima kasih. Mantap. Kak Nur Hashmi, silakan masuk. Kak Siti Rahama, Kak Raji Aziza, ahlan wa sahlan. Okey, Kak Mami. Wajah. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita nak sama-sama sembang apa? Sembang borak-borak kopi tiam. Tapi tak ada kopi. Okey. Tak apa. Jadi hari ni kita nak sembang, kita nak share sama-sama satu hadis. Okey. Hadis ni tajuk dia ialah ibu bapa. Ibu bapa, insya-Allah. Okey, saya percaya dekat sini ramai ibu-ibu, bapa-bapa. Kan? Okey, ibu bapa pembaca dan pengamal Al-Quran dipakaikan mahkota. Macam mana tu? Okey. Okey, tajuk kita ialah ibu bapa pembaca dan pengamal Al-Quran dipakaikan mahkota. Okey. Contoh, kita membaca Al-Quran. Kan kita membaca Al-Quran dan kita ada beramal dengan Al-Quran. Jadi ibu bapa kita yang dapat mahkota. Subhanallah, kan? Mahkota yang macam mana? Kenapa ibu bapa yang dapat mahkota? Kita sebagai pembaca tak dapat ke mahkota? Okey, persoalan. Okey, insya-Allah dalam hadis hari ni kita tengok, okey. Isi-isi dalam hadis hari ni, insya-Allah. Baik. Jadi yang ada muka surat, yang ada buku kitab Fadilah Amal, bolehlah buka muka surat 260, okey? Insya-Allah 260. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang bersama-sama yang dah join. Okey. Yang dah share, masya-Allah, terbaik, mantap, laju betul yang dah share. Okey. Jadi yang belum share, cepat-cepat, okey, tekan button share, insya-Allah. Kita ambil kesempatan ni, kita ambil waktu kesempatan ni nak sama-sama sebarkan kebaikan, mudah-mudahan, insya-Allah. Okey.
Okey. Wah, Kak Naimah sambil masak. Kak Naimah masak apa hari ni? Sedapnya. Okey, insyaAllah. Jom kita tengok hadis hari ni. Iaitu pembaca dan pengamal Al-Quran. Ibu bapa kepada pembaca dan pengamal Al-Quran dipakaikan mahkota. Subhanallah, insyaAllah. Okey, jom. Jadi komen. Macam biasa komen juara Suara saya jelas, insya-Allah. Kuat tak suara saya? Kuat sampai jiran sebelah dengar. Okey, gurau. Okey, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Yang dah join hari ni, subhanallah, silakan masuk. Tahniah saya ucapkan yang dah hadir, yang dah join dalam slot bacaan hadis hari ini. Subhanallah, tajuk kita hari ni seronok tak seronok? Okey, ibu bapa kepada pembaca dan pengamal Al-Quran dipakaikan mahkota. Masya Allah. Okey, kita sebagai pembaca Al-Quran, ibu bapa yang dapat mahkota. Okey, subhanallah, kita bagi ibu bapa kita pakai mahkota. Mahkota yang macam mana? Kan? Kenapa ibu bapa yang dapat mahkota? Kita ini tak dapat mahkota. Jom. Tak apa, kita tengok satu persatu dalam hadis ni, insya-Allah. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sania, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey, yang memberi salam, yang dah hadir, saya ucapkan selamat datang, insya-Allah. Okey, Encik Osman dah share. Terima kasih Encik Osman, mantap, terbaik. Okey, mudah-mudahan rezeki kita seluas lautan Allah. Mudah-mudahan rezeki kita seluas langit Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom. Boleh kita baca hadis sama-sama hari ini, insya-Allah. Hari ini hadis kita dalam 2 baris. 2 baris, 2 perkataan. Okey, 2 baris, 2 perkataan. Okey, yang baris akhir ni 2 perkataan. Okey, terima kasih yang dah komen jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, jom. Baik. An Mu'az Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an wa 'amila biha fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فها ظنكم بالذي عمل بهذا. Okay. Alhamdulillah, dapat dah kita baca hadis. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, satu hari ni dapat baca satu hadis. Okey, insya-Allah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Yang memberi salam yang baru join, saya ucapkan selamat datang. Dan selamat tengah hari, insya-Allah. Yang dah share, subhanallah, terima kasih yang dah share. Okey, mantap, terbaik. Teruskan share, okey. Pakat-pakat teruskan share. Kak Siti Hamah kata kita tak dapat ke? Kita tengok kejap lagi dapat ke kita mahkota ni, insya-Allah. Okey, jom. Jadi, hadis kita baca tadi tu, apa maksud dia? Okey, jom. Baik, maksud dia Sayyidina Mu'az Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan. Jadi siapa yang riwayatkan hadis ni, siapa yang keluarkan hadis ni, namanya ialah Sayyidina Mu'az Juhani. Sama-sama kita sebut Mu'az Juhani.
Sedap tak nama? Okey. Dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Okey, Nabi bersabda apa kali ni? Okey, sesiapa membaca Al-Quran dan beramal dengan apa-apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Subhanallah. Nabi kata sesiapa yang membaca Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran, apa-apa kandungan pun dalam Al-Quran tu, walaupun kita beramal sekecil-kecil dalam kandungan Al-Quran tu, okey, dan pada hari kiamat nanti pembaca Al-Quran, okey, pada hari kiamat nanti pembaca ibu bapa kepada pembaca Al-Quran itu dipakaikan mahkota. Masya Allah. Okey. Dan mahkota tu, macam mana mahkota, rupa mahkota tu? Mahkota tu yang sinaran mahkota itu melebihi daripada cahaya matahari. Masya Allah. Bersinar sangat mahkota tu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam silakan masuk, insya-Allah. Okey. Okey. Jadi mahkota tu bukan mahkota biasa-biasa. Bukan mahkota yang biasa. Allahu Akbar. Mahkota tu ada cahaya. Cahaya dia melebihi cahaya matahari. Mahkota tu okey, melebihi cahaya matahari. Cuba kalau kita pandang matahari, silau tak? Betul tak silau? Tapi mahkota ni lebih silau ni kilauan dia. Masya Allah kan? Okey, jika matahari itu berada di dalam rumah-rumah kamu di dunia ini, kan? Okey, insya-Allah. Yang baru hadir, silakan masuk. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Okey, insya-Allah. Okey, tajuk kita hari ni ialah ibu bapa kepada pembaca dan pengamal Al-Quran dipakaikan mahkota. Muka surat 260 insya-Allah. Okey, 260. Masya-Allah. Okey, bayangkanlah bagaimana pula keadaan orang yang dirinya sendiri beramal dengan Al-Quran. Jadi Nabi ada mention, Nabi ada nyatakan juga dekat sini. Okey, mula-mula Nabi kata, okey, siapa yang baca Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran, walaupun apa-apa kandungan dalam Al-Quran tu, walaupun sikit kita beramal, tetapi amalan itu daripada Al-Quran, okey, ibu bapa dia dipakaikan mahkota. Masya Allah. Kita dah bagi ibu bapa kita pakaikan mahkota ni. Subhanallah kan? Bukan mahkota biasa-biasa ni. Mahkota yang sinaran dia, ya Allah, cahaya dia sinaran lebih daripada cahaya matahari. Masya Allah kan? Kita dah hadiahkan ibu bapa kita ni mahkota, kan, daripada mahkota tu sangat berharga, okey, pada waktu hari kiamat nanti. Dan jadi Nabi kata, kalau pembaca Al-Quran hadiahkan ibu bapa dia pakai mahkota, sinaran dia macam sinaran lebih daripada sinaran matahari, Nabi kata bayangkan macam mana pula keadaan orang yang membaca Al-Quran itu sendiri. Kan, kita baca Al-Quran, kita hadiahkan kepada ibu bapa mahkota pada hari akhirat. Kan? Tapi bayangkan kita sendiri, Masya Allah, kita dapat lebih daripada itu. Okay, insya-Allah. Okay, subhanallah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okay, kemudian kita tengok cahaya sinaran tu yang macam mana Nabi kata. Okay, jadi kelebihan membaca Al-Quran dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya ialah
kedua-dua ibu bapa si pembaca itu akan dipakaikan dengan mahkota. Masya Allah, seronoknya kan. Rupanya kita dah bagi ibu bapa kita, ibu bapa kita pakai makan mahkota dekat hari kiamat. Subhanallah. Okay. Kak Ira, ya nanti saya save live ni. Okay, nanti boleh tengok ulangan insyaAllah. Okay. Kemudian sinaran daripada mahkota itu jauh mengatasi cahaya matahari. Sungguh pun matahari itu berada di dalam rumah-rumah kamu. Kan dia kata, okey, bayangkan sekarang kalau kita pandang matahari tu silau kan, sedangkan matahari tu jauh. Okey, cuba bayangkan matahari tu dekat dalam rumah kita. Tak terbuka mata kita, betul tak? Okey. Tapi jangan rasa panas tu. Okey, kita bayangkan sinaran dia. Kalau kita pandang matahari tu dari jauh pun sinaran dia kita rasa silau. Bayangkan matahari dalam rumah, dekat dengan kita. Kan? Tapi mahkota tu sinaran dia mengatasi cahaya matahari tu. Ya Allah, subhanallah, seronoknya kita dah bagi ibu bapa kita pakaikan mahkota. Allahu Akbar. Okey, walaupun matahari terletak tempat yang begitu jauh, pancaran cahaya daripada matahari itu begitu terang sekali. Sangat terang. Okey, mahkota tu tak terbayang kita terang dia macam mana. Okey, sekiranya matahari itu sendiri berada di dalam rumah, sudah tentu sinaran dia daripada cahaya matahari itu lebih hebat. Masya Allah. Okey. Namun demikian, cahaya daripada mahkota yang dipakaikan kepada kedua ibu bapa si pembaca Al-Quran adalah lebih terang lagi daripada sinaran yang dipancarkan oleh matahari yang berada di dalam sesebuah rumah. Macam dikatakan tadilah. Okey, cahaya matahari, sinaran mahkota tu lagi terang, lagi silau orang kata daripada cahaya matahari tu. Okey, insyaAllah. Jadi apabila ibu bapa si pembaca Al-Quran itu mendapat kelebihan itu, maka cuba bayangkan, bayangkan sendiri betapa besarnya ganjaran yang akan diperoleh oleh si pembaca itu sendiri. Masya Allah. Okay. Kalau ibu bapa dapat mahkota, cuba bayangkan sendiri si pembaca tu macam mana dia punya ganjaran dia. Allahu Akbar, kan? Kelebihan fadilat Al-Quran ni banyak. Dia jadi peneman kita, dia jadi BFF kita dekat akhirat nanti. Dia boleh bagi syafaat dekat kita. Dia bagi mahkota pula tu. Dia bagi mahkota pula tu dekat ibu bapa kita. Masya Allah, kan? Kan? Ambil. Ya kan Kak Ira? Subhanallah, terbaik insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, yang dah hadir, yang baru join dalam slide bacaan hadis hari ni, saya ucapkan selamat datang. InsyaAllah, silakan masuk. Okey. Hari ni kita bercerita tentang kita nak bagi hadiah dekat ibu bapa kita. Okey, hadiah di akhirat insyaAllah dengan membaca Al-Quran. Okey. Jadi, sekiranya beginilah hebat manfaat yang diperoleh daripada amalan orang lain, maka ganjaran orang yang mengerjakan amalan itu sendiri adalah pasti lebih hebat. Subhanallah, kan? Kalau ibu bapa dapat mahkota si pembaca tu, Masya Allah, lagi banyak kebaikan yang dia dapat. Kan? Subhanallah, sayangnya dengan Al-Quran ni kan, banyak sangat dia
bagi ganjaran dekat kita. Tak rugi betul tak kita jadikan Al-Quran sebagai BFF kita, sebagai sahabat kita. Kan? Dia bukan sahaja bagi ganjaran, dia bukan sahaja bagi hadiah dekat kita, dia bagi juga dekat ibu bapa kita. Masya Allah. Kan? Okey. Kemudian cahaya daripada mahkota telah dibandingkan dengan cahaya matahari. Okey. Selain daripada membawa maksud sinaran cahaya yang lebih terang. Yang lebih terang kerana kedudukan matahari yang lebih hampir, lebih mesra dengan lebih hampir. Perbandingan itu juga membayangkan satu perkara yang halus, iaitu kita akan lebih mesra dengan sesuatu yang selalu berada di samping kita. Masya Allah. Okey. Okey. Kak Sharifah tanya, kita bacaan kita tu perlu diniatkan kepada ibu bapa ke? Boleh. Okey, kalau kita baca Al-Quran, kita bersedekah ke, kita boleh niatkan okey untuk ibu bapa kita. Macam kita baca Al-Fatihah, insya-Allah kita sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah, mudah-mudahan kita punya ganjaran, kita punya amalan tu mengalir kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Okey. Okey, kita tengok lagi. Ada hadis daripada hadrat daripada Hakim. Dia meriwayatkan Sayyidina Buraidah. Nama baru ni, Sayyidina Buraidah. Dia kata Nabi ada bersabda, seseorang yang membaca dan beramal dengan Al-Quran akan dipakaikan mahkota yang dibuat daripada nur, daripada cahaya. Nur itu adalah cahaya. Dan kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota dengan sepasang pakaian yang nilai pakaian itu tidak boleh ditandingi dengan nilai seluruh negara. Allahu Akbar. Bukan sahaja dipakaikan mahkota, dipakaikan juga sepasang pakaian. Kan? Dipakaikan juga sepasang pakaian yang sangat berharga nilai dia. Okey, harga dia tak setanding nilai seluruh negara. Kan? Jenama paling mahal dekat dunia ni apa? Okey, jenama apa paling mahal? Okey, contoh kan. Gucci. Wah, Ustazah main Gucci. Okey, contoh harga pakaian Gucci mahal kan? Tetapi kalau baca Al-Quran, Masya Allah, dengan membaca Al-Quran ni, ibu bapa dipakaikan pakaian lebih mahal lah daripada Gucci tu. Kan? Okey, mahkota tu pun diperbuat daripada cahaya. Bukan diperbuat daripada besi, mahkota-mahkota sekarang ni kan. Tapi diperbuat daripada cahaya. Masya Allah, kan? Okey, jadi mereka akan berkata, wahai Allah. Mereka tu siapa? Okey, mereka itu adalah ibu bapa lah. Mereka akan berkata, wahai Allah, untuk balasan apakah kami diberikan pakaian ini? Jadi mereka tertanya-tanyalah. Kan? Apa amalan, apa balasan yang sampaikan kami dipakaikan pakaian yang sebegini, yang sebegitu tinggi nilai dia. Okey, maka akan dikatakan kepada mereka, dijawabkan kepada mereka, pakaian ini adalah ganjaran untuk bacaan Al-Quran oleh anakmu. Subhanallah. Ini adalah salah satu amalan. Salah satu amalan yang kita boleh sedekahkan, kita boleh hulurkan kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Kemudian
Dalam hadis lain, dalam kitab yang lain, okey, Nabi juga ada bersabda, sesiapa yang mengajar anaknya membaca Al-Quran, maka segala dosanya yang lalu dan yang akan datang akan diampunkan. Dan sesiapa yang menjadikan anaknya hafiz Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan cahaya wajahnya seperti bulan purnama, dan akan dikatakan kepada anaknya, mulakan bacaanmu. Masya Allah. Okay. Apabila anak itu membaca satu ayat, maka satu darjat bapanya akan ditinggikan, dan demikianlah sehingga seluruh ayat Al-Quran itu habis dibaca, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Yang baru join, yang baru hadir dalam slot bacaan hadis hari ni, insya-Allah. Ahlan wa sahlan. Insya-Allah saya ucapkan selamat tengah hari. Okey. Muka surat 260. Okey, 260. Okey, dah masuk 261, betul. Okey, insya-Allah. Alamak, Kak Nasura dah masuk air mata. Dah masuk habuk dah mata tu. Okey. Okey, jadi hadis lain, ni hadis yang lain, Nabi kata, okey, sesiapa yang ajarkan anak dia membaca Al-Quran, okey, insya-Allah segala dosa, okey, kita yang pasti niat kita ikhlas, yang pasti niat kita ikhlas kerana Allah Taala. Kita ajar anak kita baca Al-Quran, insya-Allah, okey, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang akan diampunkan. Subhanallah. Okey. Jadi kalau anak tu membaca satu ayat Al-Quran, naik satu darjat. Okey, cuba bayangkan dia baca seluruh ayat Al-Quran. Masya Allah, makin lama makin tinggi darjat kita. Kan kita nak kejar darjat dekat akhirat ni. Subhanallah, insya-Allah. Okey. Okey, lagi. Apa lagi isi yang kita boleh tengok dekat sini? Jadi, kiranya, jadi hadis ini maksud dia secara ringkasnya, okey, jika anda memberi pendidikan agama kepada anak anda, maka akan terlepas daripada tanggungjawab di akhirat nanti. Okey, maksudnya ini juga salah satu tanggungjawab ibu bapa, okey, untuk memberi pendidikan agama, okey, sepanjang hayatnya, dan sebanyak mana dia melakukan amalan baik, berdoa dan beristighfar untuk anda. Untuk anda tu maksudnya untuk ibu bapa. Okey, maka itu semua akan menjadi sebab peningkatan darjat untuk kamu. Okey, insya-Allah. Okey. Kalau seseorang anak itu, okey, kalau seseorang anak itu membuat kebaikan, berdoa, beristighfar, insya-Allah setiap amalan anak-anak itu akan tingkatkan darjat ibu bapanya. Okey. Terengganu dah azan awal, insya-Allah. Okey. Namun jika kerana dunia dan tamakan beberapa keping wang, anda menjauhkan daripada ajaran agama, maka bukan setakat anda sendiri yang akan menanggung musibah daripada perbuatan itu. Okey. Malah buku catatan amalan juga akan diisi, okey, akan diisi dengan segala kelakuan buruk, maksiat dan dosa yang dilakukan oleh anak anda. Allahu Akbar, takutnya. Okey. Jadi dekat sini maksudnya kita kena
beri pendidikan agama. Dekat sini dia kata jangan pentingkan, terlalu pentingkan wang ringgit, maksudnya dekat sini. InsyaAllah. Okey. Kemudian kehidupan dunia, dia pasti berlaku dalam keadaan apa-apa keadaan sekalipun, dan maut adalah penamat bagi sebesar-besar kesusahan sekalipun. Okey. Tetapi di akhirat kelak tidak akan ada kematian, maka tidak ada kesudahan kepada penderitaan yang dihadapi. Okey, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan kita semua berada dalam golongan orang-orang yang memberi pendidikan, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan dengan amalan, dengan perbuatan anak-anak akan tempias, akan dapat kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Okey, sebab itulah kenapa ibu bapa dapat mahkota kalau anak dia membaca Al-Quran. Okey, itu sebab dia. Okey, sebab ibu bapa yang memberi pendidikan, ibu bapa yang jaga, ibu bapa yang bersusah payah untuk kita, kan, beri pendidikan untuk kita. Jadi kita hadiahkan ibu bapa kita mahkota. Okey, walaupun tak dapat nak bagi mahkota dekat dunia ni, tak apa, jangan risau. Kan, tak dapat nak bagi mahkota macam Datuk Vida. Kan, tak dapat nak pakaikan mahkota kat ibu bapa macam mahkota Datuk Vida. Tak apa, jangan risau. Jangan terkilan, sebab kita dah hadiahkan mahkota sesinar. Sesinar Okey, kilauan lebih daripada sinaran matahari dekat hari kiamat nanti, dekat akhirat. Subhanallah, kan, dipakaikan pakaian yang mahal, masya-Allah. Okey, mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan, okey, kita dapat mengalirkan juga pahala kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Dengan niat, insya-Allah ikhlas kerana Allah Taala, dengan niat kita salurkan, okey, mengalirkan amalan kita kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan insya-Allah jadikan Al-Quran sebagai BFF kita, best friend forever. Okey, Al-Quran ni sebagai peneman di akhirat, dan juga akan memberi syafaat kepada si pembaca, insya-Allah. Okey, yang penting baca Al-Quran dengan memenuhi hak-hak Al-Quran. Okey, maksud hak-hak Al-Quran itu apa? Maksudnya kita baca dengan tartil, dengan bertajwid. Okey, baca Al-Quran dengan betul, insya-Allah. Semoga Al-Quran menjadi syafaat di akhirat nanti. Semoga Al-Quran tolong kita dekat akhirat nanti, insya-Allah. Subhanallah. Okey. Baik, Alhamdulillah. Jadi itulah dia yang kita share sama-sama hari ni dalam slot bacaan hadis. Okey. Jadi kita rasa seronok tak? Seronoknya sebenarnya kita dah bagi mahkota dah dekat kedua ibu bapa kita. Subhanallah, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan. Okey, Alhamdulillah. Jadi terima kasih yang dah bersama-sama dalam slot hari ni, yang dah bersama-sama join. Okey, dan saya ucapkan juga terima kasih yang dah share, yang dah komen, dan yang dah like. Yang bagi love, yang bagi emoji senyum semua, insya-Allah terima kasih saya ucapkan. Okey, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Okey, saya masih belajar Quran, dapat tak pahala kepada kedua ibu bapa dan kepada kita sendiri. Dapat Kak Ira, kan? Dapat, insya-Allah, kan? Sebab kita ni usaha ni, kita tengah usaha untuk membaca Al-Quran. Insya-Allah, walaupun kita belum khatam, walaupun kita tak lancar, tetapi kita sedang usaha membaca Al-Quran, betul tak? Mudah-mudahan Allah nampak usaha kita, mudah-mudahan Allah nilai usaha kita tu. Subhanallah. Okey. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih lagi sekali yang dah bersama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan amalan kita lakukan, kita dapat salurkan kepada kedua ibu bapa kita juga. Okey, InsyaAllah. Okey, jom. Dah masuk waktu zuhur. Okey, saya ucapkan selamat zuhur.
salam zuhur. Okay. Dan juga nak makan tengah hari, saya ucapkan juga selamat makan tengah hari. Wah, selamat lunch gitu. Okay, jom kita tutup kita punya solat hari ni dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa dalam solat yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.